Apa yang Tuan Hanif ingin berkatakan tentang permohonan yang pertama tentang QC ataupun program Diraja UK? Saya rasa ramai, macam Tuan Hanif katakan, ramai yang tidak tahu, terutamanya rakyat Malaysia pastinya mungkin tidak pernah berlaku ataupun mungkin ada berlaku tapi lepas pandang dan sebagainya, dan saya yakin hanya pengamat undang-undang sahaja yang mengetahui sejarah berlakunya perkara sebegini. Tuan Hanif, silakan. Ya, pertama sekali berkaitan dengan permohonan oleh Najib Razak yang telah difailkan di Mahkamah Tinggi. Saya akan ceritakan kenapa Mahkamah Tinggi dan walaupun rayuan dia di Mahkamah Persekutuan. Permohonan difailkan untuk melantik QC. Apa itu QC? Baik. QC ni dia stands for Queen's Council. Baik. Dalam bahasa Melayu kita adalah peguam diraja. Sekarang ni raja di England adalah Maharani, jadi Queen's Council. Baik. Kalau digantikan dengan King, maka jadi King's Council. Baik, itu konsepnya. Queen's Council ni adalah peguam yang dianggap sebagai paling kanan di England. Baik. Of course, di atas Queen Council ada Silk, itu cerita lain. Tapi Queen Council adalah pihak-pihak yang dihormati sebagai peguam kanan di United Kingdom. Dan di Malaysia, kita mempunyai peruntukan. Baik. Di dalam Akta Profession Undang-Undang, secara khusus Seksyen 18, yang membenarkan mana-mana pihak, bukan sahaja dalam kes jenayah, dalam kes sivil sekalipun, dalam keadaan-keadaan tertentu untuk memohon jika beliau hendak, permohonan membenarkan beliau melantik peguam dari luar Malaysia untuk mengendalikan kes beliau. Sama ada kes itu bicara di Mahkamah Tinggi, rayuan di Mahkamah Rayuan ataupun di Mahkamah Persekutuan. So, peruntukan tu ada. Bila ada peruntukan, maka semestinya lah mana-mana pihak mempunyai hak untuk menampilkan permohonan di bawah peruntukan tersebut. Di dalam kes Najib Razak ni, pada persekitaran 25 Januari 2022, pertama kali media melaporkan hasrat Najib untuk apabila tiba masanya membuat permohonan, memohon izin pelantikan QC untuk bicara terakhir di Mahkamah Persekutuan. Dan pada masa yang dilaporkan, saya percaya pada masa itu mesti mereka dalam proses untuk mengenal pasti siapakah antara Queen Council di England yang layak untuk membantu Najib Razak di sini. So, proses tersebut mungkin telah dilalui dan akhirnya permohonan telah difailkan pada persekitaran bulan 5 yang lalu. Dan mahkamah difahamkan telah menetapkan tarikh pengurusan kes untuk memberi arahan permohonan tersebut. Now, sebelum daripada pemfailan permohonan, masyarakat perlu dimaklumkan apabila perkara ini dimaklumkan kepada pendaftaran Mahkamah Persekutuan oleh Peguam Najib, pada masa itu saya percaya laporan telah mengatakan bahawa mahkamah telah mengarahkan jika Najib Razak ingin melantik atau membuat permohonan lantikan QC, maka permohonan itu hendaklah difailkan pada atau sebelum 20 hari bulan Mei. Baik. Dan permohonan tersebut difailkan pada 30 hari bulan Mei. Tapi itu satu perkara berasingan, itu adalah untuk mahkamah menilai kemudian nanti. Baik. Yang keduanya, permohonan itu dibuat di Mahkamah Tinggi. Bicara adalah di Mahkamah Persekutuan. Tapi proses untuk dapat kebenaran melantik mana-mana pihak masuk berhujah di Malaysia perlu melalui perintah Mahkamah Tinggi. Sekiranya Mahkamah Tinggi menolak permohonan ataupun membenarkan permohonan, maka pihak yang tak berpuas hati boleh membawa semula ke Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. So, itu prosesnya. Dan menjawab soalan secara khusus Saudara Zawazi, pernah beberapa kali ada permohonan dibuat untuk pelantikan Queen Council. Ada yang telah dibenarkan seperti mana yang berlaku di Sabah lebih kurang tak sampai pun 3 tahun 2 tahun yang lalu. Berkaitan dengan pembuangan ataupun pelucutan jawatan Musa Aman sebagai Ketua Menteri. Dan yang keduanya, ada juga yang ditolak. Pada tahun 2007 ada permohonan dibuat oleh sesepihak dalam kes komersial di Malaysia untuk memohon melantik Cherry Blair, iaitu pada masa itu dan mungkin masih lagi isteri Tony Blair, Perdana Menteri pada masa itu, yang merupakan peguam kanan Queen Council.
Tapi permohonan itu ditolak. Kerana apa? Yang dibenarkan atau ditolak mesti mematuhi keperluan pembuktian di bawah Seksyen 18. Antara lain ada dua perkara penting. Pertama sekali, perlu dibuktikan bahawa dalam kes tersebut, yakni dalam bicara rayuan terakhir ni, Najib Razak ingin bangkitkan isu yang belum pernah dihujahkan berkaitan ketujuh-tujuh pertuduhan bentuk yang dituduh terhadap dia sebelum ini di Malaysia. Belum pernah dihujahkan. Satu perkara yang unik, satu perkara yang lain pada yang lain, yang perlu bantuan daripada peguam luar dan tidak mempunyai kepakaran ataupun dihujahkan oleh mana-mana peguam di sini lagi. Itu yang pertama. Yang keduanya, perlu juga ditunjukkan bahawa peguam yang dicadangkan di sini namanya adalah Jonathan Laidlaw. Kalau ditranslate namanya adalah meletakkan undang-undang, Laidlaw. Ada kaitan dengan undang-undang tu nama pun. Beliau perlu dibuktikan adalah orang yang satu-satunya orang yang mempunyai kepakaran itu. Yang dikatakan kena hujah tu, dia pernah buat. Kalau contohnya tidak dibuktikan dua elemen ni, iaitu tidak ada apa-apa isu pelik yang tidak pernah dihujahkan, ataupun Laidlaw sendiri pun tidak pernah hujahkan perkara tersebut, maka permohonan itu boleh ditolak. Jadi di sini apa yang rakyat kena faham adalah bukan untuk kita nilaikan, bukan untuk kita di sini pada hari ini maupun rakyat yang membaca laporan media, apa yang dipetik oleh media, kononnya apakah dia alasan yang dinyatakan oleh Najib Razak, maka rakyat faham seolah-olah itu sahaja alasan. Tapi kita tidak tahu. Sebab alasan lengkap adalah dalam dokumen yang dipanggil affidavit sokongan yang berada di medan mahkamah. Hakim akan meneliti. Itu nombor satu. Kemudian keduanya, pihak pendakwa raya akan membalas affidavit tersebut. Kalau mereka nak bantah, maka dia kena bagi alasan kenapa alasan-alasan yang diberi oleh Najib Razak tidak mencukupi. Jadi bantahan pihak pendakwa raya ni pun akan diteliti oleh mahkamah. Oleh itulah setiap kali kita katakan apabila kita bincang perkara ini adalah untuk memberi faham apakah bentuk, apakah dia isu yang ditampilkan, tapi bukan untuk memberi keputusan, sebab kita tidak berhak mendahului mahkamah. So itu adalah secara ringkas berkaitan dengan permohonan nombor satu. Kalau permohonan itu dibenarkan, maka peguam Laidlaw Queen Counsel akan hadir untuk menghujahkan rayuan terakhir tersebut. Ya. Kalau ditolak, maka ada kemungkinan Najib Razak masih ingin bertegas untuk melaksanakan hak dia untuk merayu ke mahkamah rayuan, dan mungkin terpaksa membuat permohonan yang perlu untuk menangguhkan hujah, menangguhkan rayuan terakhir tersebut. Sama ada perkara itu berlaku atau tidak, terlampau awal peramatan untuk kita katakan. Sama ada penangguhan diberikan atau tidak, terlampau awal peramatan untuk kita bincangkan, sebab tak sampai tahap tu. Yang penting rakyat kena faham bahawa jika permohonan dibenarkan, maka seorang peguam Mat Saleh yang bernama Jonathan Laidlaw Queen Counsel akan hadir di Mahkamah Persekutuan Putrajaya bagi pihak Najib Razak untuk menghujahkan rayuan terakhirnya. Kalau ditolak sampai ke tahap Mahkamah Persekutuan pun ditolak, atau Najib Razak sendiri tidak ingin teruskan rayuan berkaitan perkara itu, maka akan dikendalikan oleh peguam, pasukan peguam sekarang yang didahului oleh Syafiq Abdullah dengan tambahan mana-mana peguam lain. Menurut budi bicara Najib Razak dan pasukan pembelaannya. Baik.